Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kembali ke dalam channel Zaid Hamidi Pro BSN. Okey. Jadi hari ni saya nak share satu peristiwa yang menarik lah, yang berlaku pada saya sendiri, iaitu saya kena tonsillitis infection dan ulcer dalam kerongkong, ataupun dinamakan sore throat cancer. Banyak terminologi dia lah. Tapi sebenarnya cerita, saya kena tonsil infection dan juga ulcer dalam kerongkong. Jadi memang nak cerita sangat sakit lah. Memang sangat sakit. Jadi hari ni saya nak ceritakan apa yang berlaku dan macam mana saya dapatkan treatment untuk sakit ini. Jadi untuk pengetahuan, tonsillitis ni adalah satu infection yang disebabkan virus ataupun bakteria. Jadi dalam konteks saya ni, saya terkena bakteria. Jadi datang dari mana kita tak tahulah. Wallahu a'lam bisawab. Actually tonsillitis ni very common among Malaysians. Cumanya ia bergantung kepada kita punya immune system lah. Macam mana kita nak recover daripada virus tersebut. Jadi apa yang berlaku? First kali, startnya saya bangun pagi, tiba-tiba rasa ada bengkak dekat belah kanan ni. Dia rasa bengkak, rasa sakit. Masa tu tak sakit dalam kerongkong lagi, cuma sakit belah sini, rasa bengkak. Saya pun buat tak tahu je lah. Just a regular day, bangun pagi, minum air apa, gosok gigi, nothing unusual. Cumanya malam tu baru saya start rasa lesu. Bengkak pun makin kuat. Saya ingat ke saya kena sakit gigi. Sebab saya ada masalah wisdom tooth belah kanan ni. So saya ingat sakit gigi lah. So apa yang saya buat, traditional method lah. Antaranya gargle dengan air garam. Sebab orang cakap kalau kita gargle dengan air garam ni boleh kurangkan sakit dekat bahagian gigi tu, sebab gigi nak tumbuh kan. So saya pun komo. Sekali komo, hilang kejap. So kita ni bila sakit ni kita nak cari penawar kan. Jadi saya komo berkali-kali jugalah. Air garam yang pekat sangat. Memang gargle tu rasa nak muntah. Tapi keadaan jadi semakin teruk keesokan harinya. Saya start demam. And then saya punya kerongkong start rasa sakit lah. Start rasa sakit dan makin membengkak belah kanan ni, dekat bahagian ni. Still saya ingat sakit gigi lagi. Sebab sebelum ni saya pernah jugalah demam disebabkan sakit gigi ni. Tapi this one ni rasa macam tak boleh tahan. Memang tak boleh tahan. Even saya contact doktor gigi nak buat operation untuk buang gigi bongsu ni. Tapi masa tu dah start demam, on off. Malamnya memang akan menggigil. Makan ubat Panadol. Saya pun banyak minum air suam masa tu, air panas dan air suam. Sebab kita air suam ni boleh melegakan kan. Jadi keadaan tak hilang. Hari ketiga tu paling teruk lah. Demam, menggigil masa tu. Sakit melampau dekat kerongkong. Nak minum air tak boleh, nak makan tak boleh. Gigi pun ada rasa sakit, bengkak lagi. Jadi apa yang berlaku masa tu, saya suluh saya punya kerongkong. Saya nak tengok apa yang ada. Jadi apa yang berlaku, memang banyak ulcer lah. Boleh tengok dalam gambar ni. Ini adalah contoh keadaan tonsillitis infection. Jadi dekat kerongkong tu banyak ulcer. Saya punya tonsil pun bekak. So masa tu dah ni bukan sakit gigi ni. Sebab banyak ulcer dah dalam saya punya kerongkong ni. Jadi apa yang berlaku, saya google lah. So ini dah dia tonsillitis. Tapi the worst part yang saya hadapi adalah saya ada ulcer besar dekat kerongkong saya. Mungkin ini berlaku disebabkan saya berkumur garam terlampau pekat lah. Terlampau pekat dan terlampau banyak.
Jadi itu adalah kesalahan pertama lah. Bila kena tonsillitis ataupun tonsillitis ataupun tonsil infection ni, jangan buka air garam. Jadi sebab dia boleh menyebabkan luka tu bertambah besar. Jadi apa yang berlaku dekat saya, suppose dekat throat ni tidak perlu ada ulcer sebenarnya. Tak perlu ada ulcer yang besar. Tapi disebabkan air garam tu, dia mungkin menghakis lah. Dan tambah saya pun gagal banyak masa tu. Banyak dan pekat. So boleh imagine tak betapa besarnya ulcer saya. Lebih kurang besar ibu jari ni. So masa tu saya dah tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Dah hari ketiga kan, demam pun on off. Tapi hari ketiga tu memang demam kuat lah. So terpaksa admit. Jadi masa tu alhamdulillah saya pemegang medical card under Prudential BXC yang takaful. Jadi apply untuk GL, alhamdulillah approve. Saya pun dimasukkan ke hospital Columbia Asia PJ. Alhamdulillah urusan pun mudah sebab kita ada medical card kan. Jadi boleh apply untuk GL dekat hospital. Tanya kekosongan bilik ke macam mana. After GL approve, terus dapat pergi ke hospital. Jadi saya nak cerita bila masuk di hospital tu, of course yang pertama kena swab test lah. Sebab syarat untuk warded sekarang di waktu COVID-19 ni, kita hendaklah negatif. Otherwise dia akan jadi isu lain lah. So alhamdulillah saya negatif. And then boleh masuk ke bahagian rawatan tu. First doktor masukkan air dulu. Sebab saya dah 3 hari tak minum air sangat. Bibir pun dah start merekah, berat badan pun susu. Boleh imagine tak? You dahaga tapi you tak boleh minum air sebab sakit. Sakit tu lebih mempengaruhi. Imagine lah kalau kita kena ulcer dekat ni kan. Biasa ulcer dekat bibir. Yang ni pun kita dah meronta jiwa dan raga sebab sakit. So yang ni, yang saya kena ni, ulcer besar ibu jari dekat kerongkong. Memang saluran utama untuk kita nak menelan minum dan makan kan. So dapat injection drip. So dapat masuk air, baru rasa lega sikit, baru rasa bertenaga sikit. And then after that saya dimasukkan ke hospital lah, ke dalam ward. Jadi bila dia masuk dalam ward tu, masa tu saya demam menggigil, tak boleh nak tahan. Sebab bila tonsillitis ni memang dia, efek dia kita akan jadi demam lah, on off. Lepas tu masuk dekat ward. Alhamdulillah dapat bilik double masa tu. Sebab medical saya cover 150 sehari. So dapat masuk bilik double. Alhamdulillah selesa lah. Saya masuk tu pun memang bilik memang macam hotel lah. Ada TV, ada personal TV, ada personal toilet. So very very private lah. Sebab bila kita sakit ni memang kita nak privacy lah. Compare, sebab kalau nak masuk kerajaan sekarang memang full dan pack. Even saya, ialah sebab COVID-19 ni memang segala sakit non-COVID akan ditransfer ke hospital swasta. So imagine kalau tak ada medical macam mana. Jadi saya nak cerita seterusnya, treatment diteruskan. Saya dapat Panadol, saya dapat ubat gagal, saya dapat antibiotik yang paling penting. Sebab untuk recovery daripada bakteria and virus ni, kita kena mendapat sufficient antibiotik. So tak perlu nak makan. Memang every like 6 hours nurse akan datang untuk monitor kita punya blood pressure, kita punya temperature, and then inject antibiotik lah. So alhamdulillah recovery semakin berjalan. Saya dah tak demam. Hari kedua tu dah tak demam. Tapi sakit ni still lagi unbearable lah. Memang tak boleh nak kata. Nak cakap tak boleh, nak minum tak boleh. Jadi bila kita warded ni, makanan 3 kali sehari. Nurse akan datang lah. Kita boleh pilih nak makan apa di hospital swasta ni. Ada fish and chips, ada porridge, ada nasi. Tapi semua saya pilih porridge. Tapi semua saya tak makan. Tak boleh nak makan sebab sakit ni melampau sangat. Even doktor bagi ubat gagal, painkiller, still tak hilang sebab ulcer tu besar sangat. Jadi masuk hari kedua, demam dah hilang. Cuma sakit dalam kerongkong ni tak hilang lagi lah. Even bengkak pun besar lagi masa tu. Hari ketiga pun sama, tak boleh nak makan lagi, tak boleh nak minum.
Masa tu memang saya disebab saya support saya hanyalah drip air lah. Sebab kita tak boleh nak minum, tapi still drip air tu berjalan. So body kita hydrate lah, dapat menerima air lagi. Sehinggalah hari keempat tu saya dah start rasa badan dah sihat. Cuma I found that treatment daripada hospital saya dah kalis dah. Even painkiller pun saya tak boleh. Even ubat ulcer yang dia bagi, yang spray dalam mulut pun saya tak boleh. Maksudnya saya dah kalis, tak membantu sangat dah. Emosi kita pun dah tak stabil masa tu. Fikir masa tu nak balik rumah saja. Bila kita sakit ni memang emosi kita yang paling penting. Even kita dengar COVID patient, saya bersyukur lah tak kena COVID. Tak boleh nak imagine kalau yang kena COVID tu macam mana. Jadi hari keempat tu saya request untuk balik rumah lah masa tu. Sebab dah tak tahan sangat, rindu isteri lagi. Sakit pun tak hilang-hilang, better discharge lah. So saya discharge. Masa tu bill hospital keluar total dalam 6,000 lebih. So alhamdulillah lah, saya just kena bayar sedikit amount lah. Macam rumah bulanan saya pun murah, RM95 saja. So saya nak tegaskan memang kena ada medical card. Sebab masa saya warded hari tu, doktor cerita ramai patient datang terpaksa bayar cash. Sebab bila hospital kerajaan ni penuh, nak tak nak kita kena ke hospital swasta. Bila hospital swasta, kalau kita tak ada medical card, memang kena bayar sendiri. So masa tu doktor saya cerita tu ada patient dia bayar RM30,000. So imagine macam mana kita nak bayar RM30,000 dalam keadaan pandemik ni. Kalau kita berduit, ada saving, tak apalah. Kalau macam saya ni, saving pun tak strong lagi. Jadi nasib baik saya ada ambil plan medical card. Bulanan hanya bayar RM95, coverage RM150,000 setahun. Jadi sangat berbaloi lah. So saya tak perlu risau untuk kos warded tu. Sebab semuanya Prudential bayarkan. Thank you Prudential. Jadi apabila balik tu, first saya pergi adalah dental. Sebab masa sakit tu saya ada survey laser treatment untuk sembuhkan ulcer. Mesti korang tak tahu kan. Sebab benda ni, laser treatment untuk ulcer ni very uncommon dalam Malaysia. Sebab saya search, ada 2-3 klinik saja yang ada laser treatment ni. Kalau dekat overseas dekat banyak lah. Sebab memang dah sakit sangat dah, tak boleh nak tahan. Dah sakit dia tu. Minum tak boleh, makan tak boleh, bercakap tak boleh, bernafas pun sakit. So saya pergi dekat dental. Jadi bila pergi dental tu, dekat PJ saya pergi Smile Care Dental Clinic. Alhamdulillah lah doktor di situ. Dekat sinilah saya mendapatkan rawatan untuk ulcer yang sebenar. Jadi sebenarnya guys, untuk apa-apa berkaitan dengan oral dalam mulut kita ni, dia berkait rapat dengan kebersihan. Saya tak cakap saya mulut saya kotor. Saya ada buat every 3 month, every 6 month saya ada buat scaling lah. So dalam kes saya ni mungkin disebabkan virus. Jadi bila kena virus tu, saya tak boleh nak gosok gigi sangat sebab ulcer tu kuat, sakit sangat. Jadi dekat situ mungkin saya terabai sikit dari dalam bahagian kebersihan. Jangan cakap saya tak gosok gigi Cuma keadaan masa tu sakit sangat. Jadi apa yang berlaku bila pergi dekat doktor dental tu, dia offer first, dia tengok dulu saya punya ulcer memang besar dan banyak. Tapi dia tak boleh nak proceed dengan laser treatment lagi sebab ulcer tu still lagi berdarah. Jadi apa, and then saya pun masa tu bergantung pada antibiotik. So dia tak sarankan untuk buat laser treatment lagi. Jadi apa yang saya buat adalah scaling gigi. Betul lah, doktor tu suggestkan buat scaling gigi untuk buang dulu segala bakteria. Jadi saya buat scaling gigi, tapi sangat sakit lah masa tu. Sebab selain pada ulcer yang besar dekat kerongkong ni, banyak lagi ulcer kecil. Dekat sini ada, dekat sini ada. Ulcer ni memang datang sendiri, mungkin disebabkan kita kekurangan air pada masa tu. Dalam kerongkong memang tak cerita lah banyak. Tapi dalam kerongkong ni, ubat dia satu je, iaitu antibiotik. So saya nak sembuhkan ulcer yang besar ni. Kalau putih cakap sore canker. Boleh google lah, sore canker ni memang banyak treatment secara tradisional.
ataupun secara scientifically. Ada yang guna silver nitrate, ada yang guna garam. Cumanya based on my experience, saya nak shortcutkan kepada treatment yang sangat-sangat efektif. Okey, jadi ini yang saya dapat. Ini adalah satu oral aid yang sangat-sangat efektif. Sebab saya before ni memang saya kerap kena ulcer. Salah satunya sebab saya tergigit gigi dan saya ada gigi taring belakang ni. Jadi gigi taring belakang ni lah yang menyebabkan saya tergigit bahagian pipi saya. Jadi alhamdulillah first bila buat scaling tu, and then doktor tu sangat bagus, dia trim sekali gigi saya. Kadang-kadang setiap manusia dia punya pertumbuhan gigi ni berbeza. Ada yang bertaring dekat belakang, ada yang berlebihan. Jadi kondisi saya ni, dua-dua belah kanan saya ni dia macam bertaring sikit. Jadi bila saya gigit, chew kan, saya kunyah, oftenly saya akan tergigit bahagian gusi ataupun pipi saya. Yang ni lah menyebabkan ulcer sangat banyak dulu. And then ada yang kadang-kadang tergigit sebelah sini. Memang oftenly lah. Jadi banyak saya guna Bonjela dulu. Tapi sebenarnya Bonjela ni dia tak efektif sangat. Dia hanya sekadar numb agent. Maksudnya dia jadikan kita kebas. Itu sahaja. Jadi saya jumpa yang ni, Mucopain. Jadi Mucopain ni first time lah saya rasa satu ubat oral aid yang sangat efektif. Jadi apa yang berlaku after dia buat scaling tu, doktor ni letak sapu ubat ni dekat saya punya ulcer yang besar dekat belakang ni, dalam perut ni. Alhamdulillah hilang. Hilang rasa sakit. Lah. Lepas tu dia letak dekat sini, dekat belakang ni, dekat bahagian sini, bahagian gusi ni, after dia trim gigi tu lah. Hilang rasa sakit, and saya terus boleh bercakap, boleh minum, dan sakit tu berkurangan. Saya rasa daripada 100% tu berkurangan kepada 70% berkurang. So saya dah sakit macam sakit yang bearable sangat. Saya boleh minum, saya boleh makan. After that saya boleh makan aiskrim. Jadi di sini saya nak shortcutkan lah kepada yang kena ulcer kan, kepada yang kena ulcer dalam kerongkong, dipanggil sore canker. Ubat ni sangat-sangat membantu. Saya bukanlah ejen untuk ubat ni, tapi saya nak memberi solusi kepada semua yang mengidap ulcer. Sebab dalam YouTube ni saya tengok banyak channel orang cerita pasal ulcer. Even ada yang traditional treatment, gargle, cuka lah. Pada saya tak perlu buat benda tu. Sebab benda tu, saya adalah pakar ulcer. Saya memang selalu guna ulcer. Saya memang dah buat semua benda tu. Kalau kita guna madu kalau kita guna garam, bila kita guna garam ni, dia menghilangkan sakitnya sekejap saja. After that dia akan datang balik, and then ulcer kita akan makin besar. Last dalam 7 hari baru hilang. Tapi bila saya guna ubat ni, contohlah saya guna hari ni, keesokan tu memang dah start recovery dah. Sakit pun dah hilang. Bila sakit je saya letak dekat ulcer yang besar ni, memang hilang terus sakit. Kalau ulcer kecil-kecil ni lagi lah, terus tak sakit langsung. And then dia akan jadi putih-putih, and then ulcer tu hilang terus. Ini adalah satu penyelesaian lah. Mucopain, benzocaine gel USB, relief mucosal pain. Very effective untuk ulcer. Tapi saya warning, ubat ni sangat-sangat pahit. Tapi pahit tu apalah sangat berbanding sakit yang kita tanggung. Sebab bila sakit ulcer ni memang sakit. Jadi apa yang saya nak rangkumi, first kali kalau kena ulcer, jangan guna garam. Unless benda tu hanya menyebabkan kita jadi makin sakit, ulcer makin membesar. Sebab luka tambah garam, suppose dia akan jadi makin teruk lah. So jangan guna garam, jangan guna cuka ke apa. Instead bila kena ulcer ni, first kita kena utamakan bahagian oral aid hygienity lah. Memang kena jaga kita punya kebersihan mulut, selalu buat scaling, kena jaga, selalu kena gosok gigi. Mouthwash tu yang penting, Listerine ke apa memang kena selalu komo. And then yang ketiga, cari ubat ni. Paling simple lah, cari ubat ni.
Boleh tengok yang ni dekat dental pun banyak. Dekat farmasi saya tak sure. Yang keempat, kena ada medical protection lah. Sebab bila dah sakit, memang kita hanya mencari solusi, cari penawar. And then certain penawar ni kita tak dapat di rumah. Contoh macam keadaan saya kena warded sebab nak masukkan antibiotik and masukkan air. Seterusnya kena dapatkan penjagaan rapi. So kalau tak ada medical card ni, memang kita akan kehilangan saving kita lah. Sebab treatment bukannya murah. Kalau nak pergi kerajaan tak boleh disebabkan COVID. And then mungkin kena beratur ke apa ke. So the fast way adalah kita kena refer ke hospital swasta. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Saya ada tunjuk video yang saya buat letak ubat ni dekat ulcer. Boleh tengoklah. Kepada yang nak mencari solusi, boleh like and share. Saya akan share lagi lah. Next video saya akan buat berkenaan dengan laparoscopic treatment saya disebabkan pembuangan empedu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like and share. Saya Zaid Amidi Puru PSN. Thank you very much.